Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Terima kasih kerana bersama kami dalam naratif khas pada malam ini. Topik dan juga tajuk yang kita pilih ini sedikit istimewa kerana kita bercakap tentang Pulau Pinang sebagai sebuah negeri yang progresif, membangun dan juga maju dan juga menyumbang kepada KDNK negara. Sudah pasti Pulau Pinang menjadi lokasi dan juga tumpuan untuk tujuan perdagangan dan juga untuk tujuan pembangunan ekonomi. Namun apakah lagi yang ditawarkan untuk negeri Pulau Pinang dan juga bagaimana pembagian sosioekonomi bagi masyarakat di Pulau Pinang akan dapat dicapai menerusi objektif dan juga visi Penang 2030. Sudah pasti negeri Pulau Pinang memberikan gambaran dan juga objektif berkenaan tentang negeri pintar dan juga hijau. Jadi untuk bercakap lebih lanjut malam ini saya maafsati secara eksklusif untuk kita bersama dengan Yang Amat Berhormat Tuan Chow Kon Yeow yang juga merupakan Ketua Menteri Pulau Pinang. Apa khabar Wabi? Terima kasih bersama kami. Khabar baik. Terima kasih Ismail. Terima kasih sekali lagi. Seingat saya kali terakhir kita bersua bersama dalam naratif ini adalah pada 2019. Kini kembali ke sini untuk kita bercakap lebih lanjut progres dan juga visi Penang 2030. Amat penting untuk kita cakap pasal perkara itu. Tapi sebelum itu YB, sudah lama tidak ke Pulau Pinang. Apa yang menarik di Pulau Pinang pada ketika ini YB? Ketika ini Pulau Pinang baru menyambut ulang tahun ke-15 di mana Georgetown dinobatkan sebagai tapak warisan dunia. Dan memang dalam tempoh ini kita juga melancarkan Georgetown Festival di mana selama 2 minggu pelbagai acara berhubung dengan kesenian, persembahan dan sebagainya diadakan di Georgetown dan juga kawasan-kawasan lain di seluruh negeri Pulau Pinang untuk menjemput pelancong, penduduk tempatan untuk sama-sama meraihkan Georgetown Festival ini. Dan sememangnya Pulau Pinang kini semakin menarik perhatian sebagai satu tumpuan sia-sia jalan-jalan cari makan. Dan memang banyak kafe, tempat-tempat makanan yang mendapat perhatian pelancong-pelancong ke negeri Pulau Pinang. Saya belum berkesempatan rasanya secara peribadi untuk bertanyakan kepada YB apa sebenarnya makanan kegemaran YB kalau di Pulau Pinang sendiri yang boleh dipromosikan untuk masyarakat YB. Sebenarnya saya suka apa juga makanan, tak ada pilihan khas dari nasi kandar, roti canai, char kway teow, wonton mee dan sebagainya lah. Jadi saya akan cuba walaupun makanan barat, makanan Melayu, Indonesia dan lain-lain adalah saya suka makan, tapi tak ada pilihan yang khusus lah. Saya cuba juga apa yang dihidangkan. Cakap pasal makanan ni, berkira-kira nampaknya kita nak ke Pulau Pinang digambarkan sebagai food paradise. Melawat ke Pulau Pinang berarti juga melawat Malaysia. Banyak yang ada di sana dan juga keperbagian di sana. Kita terus saja kepada apa yang diungkapkan pada awal mukadimah tadi tentang visi Penang 2030. Tetapi sebelum itu, pada suku pertama tahun 2023 ini, apa yang telah pun dicapai dan telah pun ditunjukkan progresnya oleh Kerajaan Negeri Pulau Pinang dalam tempoh 2023? Sebenarnya dalam suku yang pertama, kita mendapat pengumuman daripada Jabatan Perangkaan Negara bahawa pertumbuhan KDNK Negeri Pulau Pinang dalam kedudukan pertama di seluruh negeri Malaysia, iaitu pada kadar 13.1% yang menandakan kita pulih daripada kesan pandemik COVID-19 yang melanda negeri Pulau Pinang dan lain-lain negeri dan seluruh dunia pada 2 tahun yang genting itu. Dan nampaknya dari angka-angka ini kita semakin pulih, baik khususnya sektor pembuatan dan kini pada tahun ini sektor perkhidmatan termasuk pelancongan juga giat pulih. Dan kita jangka pada akhir tahun ini bagi sektor pelancongan kita pun sudah capai apa yang kita saksikan pra-pandemik. Dalam sektor perindustrian, apa sudah kembali kepada prestasi sebelum pra-pandemik? Kerana kita sudah maklum Pulau Pinang sebagai sebuah negeri yang kebergantungan ekonominya juga pada sektor perindustrian, YB.
Sebenarnya sektor pembuatan tidak banyak terkesan oleh pandemik COVID-19 sebab di Pulau Pinang kita khususkan kepada sektor elektronik dan elektrik iaitu E&E sebagai satu pusat dalam rangkaian bekalan sedunia dan E&E pada masa pandemik dianggap sebagai perkhidmatan yang esensial. Jadi dibenarkan beroperasi sebaik sahaja MCO diperkenakan dan banyak kilang-kilang dapat beroperasi dan tidak lama kemudian SME yang menjadi supply chain kepada MNC kilang-kilang pembuatan E&E juga dapat beroperasi. Maka pada tempoh pandemik sektor pembuatan tidak terkesan dengan teruknya. Sebaliknya kita menyaksikan pelaburan asing pada tempoh itu iaitu tahun 2020 dan 2021 baik sehingga 2022 juga Pulau Pinang mencatatkan jumlah pelaburan asing yang mencatatkan rekod dalam sejarah negeri Pulau Pinang. Lebih baik daripada sebelum. Ya. Misalnya dalam 5 tahun kebelakangan ini iaitu dari 2018-19 sehingga 2023 kita mencatatkan pelaburan asing sebanyak 120 bilion ringgit. Berbanding dengan 10 tahun sebelum itu iaitu 2008 sehingga 2018 mencatatkan lebih kurang 70 lebih bilion. Maka boleh dikatakan dalam 5 tahun ini kita hampir segali ganda dari 10 tahun sebelum ini. Tetapi apa yang dikesan semasa pandemik adalah sektor pelancongan kerana dengan PKP memang tak ada pergerakan di antara negeri-negeri di Malaysia dan juga sempadan antarabangsa pun sudah tutup. Maka sektor pelancongan adalah sektor yang menerima kesan yang begitu teruk, tetapi dengan pembukaan sempadan dalam negeri kita menyaksikan pada masa itu pelancong domestik tiba-tiba melonjak dengan begitu tinggi sehingga kita nampak banyak perniagaan juga pulih untuk memenuhi keperluan yang datang daripada pelancong-pelancong dan pelawat-pelawat domestik dari negeri-negeri lain dalam Semenanjung ke negeri Pulau Pinang. Pembangunan di Pulau Pinang juga bergerak seiring dengan dasar yang digagaskan atau digarap oleh Kerajaan Persekutuan. Jadi dalam perihal melihatkan kepada kedua-dua perkara ini bergerak secara simbiosis dan juga secara sinergi, apa mungkin dasar Kerajaan Persekutuan juga memberi impak yang cukup signifikan kepada kerajaan negeri? Sememangnya semua pelaburan asing yang datang ke negeri Pulau Pinang juga melalui agensi-agensi dari persekutuan. Sebab agensi-agensi persekutuan ataupun kerajaan persekutuan adalah pihak yang menawarkan pelbagai insentif kepada pelabur-pelabur yang minat untuk melabur di Malaysia. Di negeri masing-masing mungkin kita bertanggungjawab atas tanah-tanah industri. Kita perlu menyediakan tanah-tanah yang mencukupi ataupun kesiapsiagaan tanah untuk menerima pelabur-pelabur ini. Dan mungkin dari segi bekalan air, elektrik, kita dapat memudahcarakan pelabur-pelabur yang datang supaya apabila mereka sudah menentukan satu lokasi untuk mereka melabur, ada agensi-agensi di peringkat negeri yang dapat memudahcarakan proses untuk pembinaan pula. Insentif semua ditawarkan oleh agensi seperti MITI, MAIDA dan sebagainya. Tetapi di peringkat pelaksanaan, maka agensi negeri yang dapat membantulah. Jadi perlu ada kerjasama erat di antara persekutuan dengan negeri bagi memastikan pelabur dapat mempercepatkan
proses pembinaan dan pengeluaran supaya sebab masa adalah wang, dan sekiranya mereka dapat mulakan pengeluaran atau production dengan cepatnya, maka mereka dapat ekspor, itu pun akan memberi manfaat kepada negara kita. Ya, sepanjang menjadi Amat Berhormat Ketua Menteri, apa YB berpuas hati dengan prestasi yang ditunjukkan sehingga ketika ini? Saya menyifatkan saya sebagai Ketua Menteri yang paling gembira lah, sebab walaupun dalam tempoh 5 tahun, antara 2 tahun lebih dikesan oleh pandemik, namun dari segi prestasi pembangunan ekonomi, industri, pelancongan dan lain-lain, dalam satu keadaan yang amat mantap dan peluang-peluang pekerjaan tidak terjejas, dan semakin banyak peluang sebenarnya diwujudkan oleh kerana pelaburan ini. Dan saya juga gembira melihat masyarakat Pulau Pinang harmonis, bekerjasama menghadapi cabaran dengan tekad yang sama, dan kerajaan negeri senantiasa menghargai penglibatan NGO, sektor-sektor industri yang menggunakan platform yang disediakan oleh kerajaan negeri, khususnya dalam pandemik, untuk membantu golongan-golongan yang terkesan, juga membantu sektor kesihatan awam pun dari segi pembekal PPE, menghantar bako makanan dan sebagainya, dan cepat kita dapat pulih dalam pandemik. Dan apa yang kita lihat, saya bersyukurlah sebab semua pihak bersatu padu dan kita dapat menyantuni rakyat jelata yang terkesan. Itu aspirasi kerajaan negeri dalam memastikan yang mendapat impak dan juga manfaatnya adalah masyarakat dan juga rakyat di Pulau Pinang. Kita berbalik kepada visi Penang 2030. Mungkin dalam tempoh 7 tahun lagi akan digarap dan juga dicapai hasilnya, dituai hasil visi Penang tersebut. Cuma difahamkan sehingga ke setakat ini hampir 50% projek-projek di bawah visi Penang 2030 sudah, sedang dan telah dilaksanakan. Jadi apa progres yang boleh dikemas kini berkaitan tentang projek-projek demi pembangunan dan menepati piawaian visi Penang 2030? Sebenarnya apabila visi Penang 2030 digagaskan pada tahun 2018, bukan senang kita memperkenalkan satu gagasan yang baru. Tetapi saya pada waktu itu sebagai Ketua Menteri yang ambil alih tampuk pemerintahan, merasakan satu visi adalah penting untuk menggembelingkan segala sumber dan tenaga supaya ada satu hala tuju yang baik. Jadi kita menghabiskan, dan kebetulan juga pandemik berlaku. Jadi pada awalnya memang tak banyak bergerak. Tetapi dengan semakin pulih, maka kita memfokuskan dan kita pun membuat keputusan untuk accelerate, mempercepatkan pelaksanaan Penang 2030 dengan memberi fokus kepada projek-projek utama yang perlu diberi keutamaan. Jadi kita pun merasakan kita perlu memantau progres dia, dan dari mungkin 220 projek atau program mengikut inisiatif strategik di bawah tema-tema. Kita ada 4 tema. Jadi kita ada dashboard untuk monitor progres itu. Progres itu. Setiap exco bertanggungjawab atas portfolio masing-masing, dan di peringkat penjawat awam kita pun melibatkan pegawai-pegawai dari semua agensi untuk menjadi champion officer. Kalau sasaran ini ditetapkan, siapakah yang sepatutnya bertanggungjawab? Seorang exco dan seorang pegawai untuk sama-sama memastikan dia berjalan seperti ditetapkan. Kalau tidak berjalan, apakah sebab dia? Dan pada hampir akhir penggal ini, kita melaporkan balik bahawa dari apa yang kita tetapkan, kita telah capai lebih kurang 47% yang kita tetapkan, dan proses ini akan diteruskan lagi lah, sebab visi ini tempo dia
12 tahun. Satu penggal 5 tahun. 7 tahun lagi. 7 tahun lagi. Ya. Apa projek yang paling dominan yang boleh digambarkan? Fokus utama sebenarnya dalam tema pertama pun kita memberi fokus kepada perumahan rakyat. Di mana perumahan mampu milik menjadi sasaran kita dan kita dapat menetapkan satu sasaran 220,000 unit rumah mampu milik berbagai kategori paras harga, dan pada peringkat ini kita rasa sudah capai 60% lebih kurang, baik dari segi siapnya dalam proses pembinaan ataupun dalam perancangan. Kalau kita gabungkan semua kategori ini, kita lihat kita dapat tangani satu masalah yang rakyat harap ada rumah-rumah mampu milik. Dan satu projek lagi, kita pun prihatin terhadap pemeliharaan rumah-rumah awam, sebab banyak rumah-rumah awam kita rasa menghadapi masalah dana untuk melaksanakan maintenance ataupun menaik taraf ataupun mengganti lift-lift, tangki air yang rosak, dan kerajaan negeri pun sudah belanja saya rasa lebih dari 342 juta ringgit dalam beberapa tahun ini untuk membantu pemilik-pemilik rumah-rumah bangsa awam untuk menjalankan kerja-kerja pemeliharaan kemudahan di dalam projek perumahan berkenaan. Ya, untuk maintenance dan sebagainya. YB, kita akan berjeda seketika dan kita akan menyambung kembali perbualan kita berkenaan Visi Penang 2030 semuanya seketika nanti dalam Narrative House. Jaringan berkomunikasi tanpa sempadan. You guys ready? 1, 2, 3. Publish! Korang! Saya letak apps kita ni dekat dalam media sosial. Diorang beli set berpantang dekat dalam apps kita. Serius tau? Marilah sama-sama kita gantian bijak berkesan literasi digital. Kecemasan boleh saya bantu? Encik, ada motor aksiden lah dekat sini, Encik. Langgar gajah kot. Encik, ada kebakaran lah di alamat 5 Jalan Tembikai Shah Alam. PGO dari FRT Shah Alam didapati tiada kebakaran berlaku di sini. Over. MERS 999. Gunakan dengan berhemah. Guna mentol jimat tenaga untuk lebih jimat. Satu lagi idea bernas untuk anda. Saya merasa sunyi dan perasaan sedih berpanjangan. Saya sering menyalahkan diri dalam setiap permasalahan. Saya kerap mempunyai pandangan negatif terhadap diri sendiri. Awas! Itu tanda-tanda kemurungan. Jangan pandang remeh kerana masalah kesihatan mental di Malaysia dijangka menjadi masalah kesihatan kedua tertinggi selepas penyakit jantung. Jangan biar emosi mengawal diri anda. Kesejahteraan masa depan. Ayo seluruh anak pertiwi, bangunkan Malaysia Madani. Sepenuh hati, jiwa, semangat, terus meyakini Malaysia Madani. Ayo
Kita bersua kembali dalam Naratif Khas bersama Yang Amat Berhormat Tuan Chow Kon Yeow, Ketua Menteri Pulau Pinang. YB, saya belum berkesempatan untuk mencuba Escape Penang. Katanya YB dah ada kesempatan mencubanya. Saya baru cuba dan merasa amat menarik, tetapi satu pengalaman yang saya tidak dapat lupa sebab pada usia saya mungkin aktiviti itu terlalu mencabarkan. Okay. Tetapi orang muda seperti Ismail, kita boleh repeat lagi YB. Saya sure cuba. InsyaAllah nanti kita pergi bersama insyaAllah. Tapi kita terus kembali kepada fokus perbincangan kita tadi, Visi Penang 2030. Tadi YB banyak berfokus kepada projek-projek yang bertumpu kepada sosioekonomi masyarakat, projek perumahan dan sebagainya. Selain daripada itu juga dikabarkan dan juga dimaklumkan berkenaan projek kerajaan negeri untuk tambakan di beberapa kawasan secara besar-besaran. Dalam perihal ini ada juga kebimbangan ataupun mungkin kerisauan berkenaan apa mungkin ia menurut kepada pembangunan lestari seperti mana yang digariskan oleh Environmental Impact Assessment, kerana isu tambakan laut ini kadang-kadang boleh menjadi suatu isu yang besar kalau tidak dijaga dan juga dikawal selia dengan baik. YB, kita tidak menafikan bahawa sebarang projek pembangunan akan membawa impak kepada alam sekitar. Lebih-lebih lagi projek-projek seperti tambakan laut yang sememangnya menarik perhatian berbagai pihak tentang apakah kesan sekiranya dilaksanakan projek tambakan di negeri Pulau Pinang. Dan banyak kali saya telah menjanjikan bahawa pihak kerajaan negeri sebagai penggerak projek tambakan laut di bahagian selatan negeri Pulau Pinang akan mematuhi segala undang-undang alam sekitar. Sebab kita tak ada pilihan. Sebagai kerajaan negeri, kita perlu patuh dengan undang-undang. Dan syarikat yang kita lantik memang menjalankan pelbagai kajian-kajian impak alam sekitar, termasuk impak sosial pun, dan menjalankan pelbagai kajian demi mematuhi syarat-syarat yang telah pun ditetapkan oleh pihak-pihak wajib yang memberi kelulusan bersyarat kepada projek ini. Selagi kita tidak dapat ke semua kelulusan, maka arahan saya sendiri, kita tidak dapat memulakan projek ini. Bila projek itu mungkin akan dimulakan ataupun dijalankan selepas EIA itu diberikan, YB? Ya, kita telah menunggu dan berusaha sekian lama dan akhirnya kita peroleh EIA yang kedua. Sebenarnya EIA yang kedua pun sudah diluluskan dalam bulan Mac yang lalu. Tetapi itu pun masih tidak mencukupi lagi sebab kita masih memerlukan Environment Management Plan yang perlu diluluskan oleh Jabatan Alam Sekitar di peringkat negeri Pulau Pinang. Dan saya dimaklumkan oleh agensi di dalam kerajaan bersama dengan syarikat yang kita lantik, mereka telah kemukakan dan agensi-agensi pun sudah memberi ulasan-ulasan supaya kita dapat menambahbaikkan apa-apa kekurangan yang masih ada dalam Environment Management Plan kita. Dan kita berharaplah setelah serah EMP ini kepada Jabatan Alam Sekitar, mereka pun ada KPI dalam waktu yang tertentu mereka perlu buat keputusan dan kita akan menunggu keputusan ini sebelum syarikat ini dapat diarahkan untuk memulakan kerja-kerja tampakan. Okey. Apapun pendokumentasian berkenaan EIA itu perlu dilaksanakan dan juga disahkan terlebih dahulu. YB, masih lagi berlarutan berkenaan tentang isu tambak laut di selatan Pulau Pinang yang mana menerima keluhan daripada beberapa pihak, khususnya pihak nelayan, isu berkenaan tentang yang dibangkitkan hakisan di bahagian pesisir laut dan juga aktiviti nelayan. Ini mungkin serba sedikit mengganggu aktiviti perikanan dan juga nelayan di kawasan tersebut. Jadi apa penyelesaian yang dicadangkan oleh pihak kerajaan negeri, YB? Sebenarnya untuk pengetahuan Ismail dan juga penonton-penonton yang prihatin tentang
tampakan di Pulau Pinang ini sebenarnya tadi kata kerja pun belum mulakan sebab EMP masih belum diperolehi. Maka tak timbul soalan bahawa adanya hakisan sebab kerja memang belum mula. Tetapi dari kajian yang kita laksanakan, misalnya penilaian impak sosial yang dijalankan di antara penduduk-penduduk tempatan di negeri Pulau Pinang, kita mendapati 79% penduduk termasuk nelayan menyokong pembangunan tersebut. Dan daripada 314 nelayan yang ditemu buah, kita mendapati 74% menyokong projek ini. Dan Jabatan Alam Sekitar juga dalam public display ataupun paparan awam yang diwajibkan dalam undang-undang yang dilaksanakan pada bulan Mei 2022, dari Mei ke Jun 2022, maklum balas yang diterima hampir ada 3,400 lebih maklum balas, dan dari itu 93% menyuarakan merupakan maklum balas yang positif. Jadi kita merasakan walaupun ada kerisauan tentang impak, tetapi kita memang melaksanakan social impact management plan dan juga ecology mitigation plan, di mana masing-masing menjaga kesan sosial iaitu kepada nelayan dan komuniti setempat, dan juga kesan ekologi melalui cadangan-cadangan kita, macam mana kita bagi pengurusan impak sosial, kita menawarkan bot-bot yang lebih besar, enjin-enjin yang lebih berkuasa tinggi, dan sudah sebelum kelulusan pun kita sudah membekalkan 20 bot dan dengan enjin kepada golongan yang pertama lah. Jadi kita sudah putuskan kita akan meneruskan, walaupun sekarang kita sudah memperkecilkan dari 3 pulau kepada 1 pulau saja. Tetapi dari pendaftaran asal kita daftarkan semua yang terlibat dalam 3 pulau. Jadi kita putuskan, negeri putuskan, walaupun kita sudah kecilkan kepada 1 pulau saja, namun golongan yang terkesan atau terlibat, kita masih meneruskan bantuan bot dan enjin itu kepada semua yang terlibat. Bantuan itu berterusan kan? Bantuan kepada semua yang terlibat mengikut fasa-fasanya. Okey. Juga ini disentuh berkenaan tentang pembangunan semula Kampung Melayu, ya, kawasan majoriti India dan juga digertak sanggul untuk penduduk Cina. Berkenaan progres yang dilaksanakan oleh kerajaan negeri bagi pembangunan semula di kawasan tersebut. Sebenarnya untuk projek tambakan laut langsung tak terlibat apa-apa penempatan, sebab tambakan pulau yang dicadangkan itu hanya mula 250 meter dari pantai yang sedia ada. Jadi memang tak terlibat apa-apa penempatan. Projek tidak akan dijalankan di kampung di pesisiran pantai selatan negeri Pulau Pinang, dan kita percaya dalam pulau yang ditambahkan kelak, kita pun ada keperluan ataupun syarat-syarat di mana rumah-rumah mampu milik perlu dibina di atas pulau yang ditambak itu. Memang segalanya akan mengikuti syarat-syarat perancangan yang dipraktikkan di negeri Pulau Pinang, di mana 30% daripada pembangunan perlu dikhususkan bagi pembinaan rumah-rumah mampu milik supaya golongan pendapatan rendah dan sederhana juga dapat menerima manfaat daripada pembangunan
sedemikian. Berapa ramai jumlah penerima manfaat bagi rumah mampu milik yang dicadangkan ini? Kalau diikutkan kepada mungkin pertambahan penduduk di Pulau Pinang dan juga pertambahan bilangan kependudukan itu, apakah ia boleh merangkumi jumlah mereka yang layak dan juga wajar diberikan bantuan tersebut? Tadi kita fokus kepada kawasan yang dekat dengan tambakan. Tetapi kalau dikatakan bagi seluruh negeri Pulau Pinang, kita masih kekalkan dasar perumahan sosial di negeri Pulau Pinang, di mana bagi pihak swasta, pemaju swasta yang mencadangkan apa-apa pembangunan perumahan, 30% disyaratkan untuk komponen rumah mampu milik, kos rendah dan sederhana. Dasar itu tak berubah sampai paras harga itu pun ditetapkan sejak dahulu lagi. Kita tak dibenarkan naikkan harga sedemikian. Di samping itu kita pun menubuhkan lembaga perumahan negeri yang sudah mula bertanggungjawab untuk melaksanakan projek mampu milik sendiri. Dan selain itu kita pun mengusahakan projek-projek pembaharuan bandar, di mana kita mendapati di Pulau Pinang dan lain-lain negeri, saya percaya ada rumah bangsa yang dibina mungkin 50 tahun dahulu, di mana saiz satu unit pun mungkin dalam 300-400 kaki persegi. Memang mungkin sesuai pada zaman itu, tapi memang tak sesuai pada zaman ini, sebab pun mungkin ada satu bilik atau dua bilik saja. Jadi kita pun mengambil keputusan kita akan menerajui projek-projek urban renewal dengan meruntuh bangunan yang sedia ada, tetapi dibina bangunan yang baru untuk diganti. Pembangunan semula. Ya, pembangunan semula. Kita sudah mula satu projek di Jalan Masyuri, Bandar Bayong Baru, di mana projek mungkin dibina pada 40-50 tahun dahulu. Misalnya di Taman Frisku, taman di Padang Tembak, merupakan perumahan awam yang sudah berusia 40-50 tahun. Kita nak memberi fokus kepada rumah-rumah sedemikian di dalam projek pembaharuan bandar. Mungkin banyak lagi akan kita ceritakan seketika nanti. YB kita nak berjeda seketika, semuanya dalam Naratif Khas. Mereka datang dalam pelbagai situasi. Jika anda tidak mahu mereka, halang mereka. Bertindak sekarang. Pastikan komuniti kita bebas dari dengki. Makcik, makcik tu buat apa tu? Kita kena halang nyamuk dari membiak, adik. Mereka juga mampu macam kita, makcik. Ya, betul tu, dek. Malaysia antara 10 negara dengan kadar transplantasi terendah di dunia pada tahun 2021. Kini, anda boleh mendaftarkan diri sebagai penderma organ melalui MySejahtera. Jom daftar dan kemas kini sebagai pengikrar derma organ. Satu ikrar, sejuta harapan. Untuk maklumat lanjut, layari www.dermaorgan.gov.my. Himpunan peristiwa, kisah suka duka, konflik antarabangsa. Terkini kami rangkumkan secara komprehensif terus ke kaca TV anda. Saksikan berita dunia Isnin hingga Jumaat 11 malam di TV1 dan saluran berita RTM. Kesetiaan kepada Raja dan Negara, keluhuran
Hujung bulan lagi, duit yang dicari tidak memadai. Belanja setiap hari, FEN di sini, teman yang sejati dengan ikhlas hati membantu anda berdikari. Sama-sama mendidik diri, bijak-bijak urus wang dengan informasi. Suka duka bersama kita tempuhi. Jangan jadi mangsa penipuan. Hati-hati apabila buat keputusan. Sama-sama didiklah diri dengan FE Network Financial Education Network agar anda bijak wang dalam segala aspek kewangan. Layari fenetwork.my atau kunjungi kami di Facebook, Instagram dan YouTube. Segalanya duit best dengan FEN. Ya, kita bersua kembali naratif khas pada malam ini bersama dengan Yang Amat Berhormat Tuan Chow Kon Yeow yang juga merupakan Ketua Menteri Pulau Pinang. YB tadi kita bercakap berkenaan visi Penang 2030. Banyak yang telah pun diterangkan dan juga diberikan perihal berkenaan visi Penang yang akan dicapai dalam masa 7 tahun kelak. Cuma apabila ada cadangan untuk memastikan agar sumber-sumber yang mungkin terhad ataupun sumber-sumber yang boleh diperbaharui dilaksanakan secara berkala oleh pihak kerajaan negeri, ada satu projek yang difahamkan akan dilaksanakan oleh pihak kerajaan negeri iaitu projek penyahgaraman laut bagi dijadikan sebagai sumber air. Jadi pada peringkat ini, bagaimana kajian kos dan kesesuaian teknologi sudah mula dilaksanakan dan juga diberikan perhatian oleh pihak kerajaan? Sebenarnya projek penyahgaraman laut atau desalination ini adalah option yang terakhir bagi syarikat air negeri Pulau Pinang sebab kos dia adalah amat tinggi. Dan baru-baru ini Suruhanjaya Pengurusan Air Negara SPAN juga telah keluarkan satu kenyataan bahawa sebenarnya desalination melibatkan kos yang amat tinggi. Dan di Malaysia, adakah perlunya option yang terakhir ini memandangkan Malaysia adalah negara yang mempunyai hujan yang begitu banyak sehingga berlakunya banjir di sepanjang tahun di merata-rata. Jadi mungkin isu sebenarnya adalah ada negeri-negeri yang tertentu yang tidak ada sumber air mentah yang mencukupi. Dan di negeri Pulau Pinang adalah contoh sebuah negeri yang tidak ada sistem sungai yang dapat membekalkan air mentah yang mencukupi untuk dirawat. Maka kita tahu di negeri Pulau Pinang sumber air mentah yang paling penting bagi seluruh negeri Pulau Pinang adalah Sungai Muda, di mana ianya membekalkan hampir 85% sumber air mentah untuk dirawat menjadi air untuk dibekalkan kepada pengguna-pengguna, kepada industri, kepada perniagaan dan sebagainya. Jadi sebelum kita sampai ke desalination, maka kita ingin meneroka dua perkara yang penting. Satunya sememangnya adalah sumber air mentah yang mencukupi. Iaitu kita tahu bahawa dari Sungai Muda sudah capai ke satu peringkat yang hampir maksimal. Jadi kita perlu melihat kepada sumber yang alternatif. Di mana kita mendapati Sungai Perak merupakan satu alternatif yang boleh diterokai. Sebenarnya sejak tahun 2009 lagi, kerajaan negeri melalui syarikat air kita pun melakukan kajian tentang kebolehlaksanaan projek sedemikian dan mendapati ianya ada bekalan yang mencukupi. Tetapi ianya milikan negeri Perak. Kita tak dapat melaksanakan projek ini tanpa persetujuan daripada kerajaan negeri Perak. Dan untuk
memastikan kita ada air yang mencukupi sebelum terlaksananya projek air Perak ke Penang. Kita pun meneroka contingency plan yang lain, iaitu kita boleh menggunakan, kita menambahkan juga kapasiti rawatan kita. Kita ada satu empangan strategik di Mengkuang yang boleh kita bina satu loji rawatan. Kita pun meneroka Sungai Perai, Sungai Krian, walaupun jumlah yang dapat kita peroleh sumber alternatif tu adalah sedikit berbanding dengan apa yang kita harap daripada Sungai Perak, tetapi dalam tempoh peralihan sebelum projek itu dapat dilaksanakan, kalau dilaksanakan pun akan mengambil masa 6-7 tahun. Jadi dalam tempoh peralihan itu kita sedang melaksanakan beberapa projek kontingensi untuk menambah kapasiti rawatan kita. Dan kalau sudah beralih kepada projek penyagaraman air laut itu, apakah ia akan menjadi satu sumber berkekalan air untuk negeri Pulau Pinang? Itu adalah opsi yang terakhir, sebab kos dia amat tinggi, dan kalau kos dia tinggi, maka kos itu perlu diserahkan kepada pengguna pula. Yang ini memang satu keputusan yang akan menjejaskan rakyat, memandangkan negeri Pulau Pinang pada kini merupakan negeri yang mempunyai tarif air yang paling rendah. Di Pulau Pinang kita selain dari menjadi negeri yang menggunakan tarif air yang paling rendah, kita juga adalah negeri yang menggunakan air yang paling banyak, melebihi purata negara dan melebihi piawaian WHO pun. Itu keperluan domestik dan industri. Kita fokus kepada domestik. Jadi memang ini satu perkara yang menyebabkan syarikat air kita menghadapi kekangan dari segi memperoleh dana yang mencukupi untuk melaksanakan projek-projek infrastruktur bagi menambah kapasiti rawatan air kita. Tetapi kita perlu lakukan. Kita perlu lakukan sebab air adalah nyawa. Tanpa air maka semua terjejas. Kita difahamkan juga melalui pengumuman oleh Yang Maha Perdana Menteri, maka Kerajaan Persekutuan juga akan membantu Kerajaan Negeri Pulau Pinang dalam penambahan peruntukan bagi pembinaan projek LRT. Projek LRT ini mungkin sudah lama dibincangkan atau sudah lama didesak supaya ada satu sistem pengangkutan train yang lebih sistematik untuk negeri Pulau Pinang yang mungkin terkenal dengan keadaan trafik. Sama juga seperti Kuala Lumpur. Jadi bagaimana Kerajaan Negeri Pulau Pinang memanfaatkan peruntukan tersebut dan juga menggunakan peruntukan negeri sendiri bagi merealisasikan hasrat projek LRT tersebut? Sebenarnya inisiatif untuk membina satu sistem LRT di negeri Pulau Pinang sudah mula hampir 20-25 tahun dahulu. Oleh kerajaan yang lepas pun ada inisiatif sedemikian, tetapi masih tidak dapat dilaksanakan. Semasa saya menjadi Exco Pengurusan Lalu Lintas, saya pun mula inisiatif ini dan melantik konsultan untuk menggubah satu plan induk pengangkutan negeri Pulau Pinang. Dan akhirnya Helcro dilantik dan mereka pun memberi pelbagai cadangan dan show. Dan kita pun melantik satu project delivery partners untuk melihat bagaimana kita dapat melaksanakan cadangan-cadangan di dalam plan induk pengangkutan negeri Pulau Pinang. Tetapi cabaran dia di mana dana yang mencukupi untuk melaksanakan projek sedemikian yang semestinya menelan 6 sehingga 8 bilion ringgit untuk membina satu line. Kita bersyukurlah di Lembah Kelang ini setelah berusaha hampir 20-30 tahun, sistem perkhidmatan pengangkutan awam ini khususnya LRT dan MRT semakin baiklah. Tetapi
di Pulau Pinang, perlu ada satu permulaan juga. Dan akhirnya kita bersyukur setelah Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim serta Menteri Pengangkutan dengar seruan daripada Kerajaan Negeri Pulau Pinang, akhirnya mereka buat keputusan untuk memikul tanggungjawab, ambil alih tanggungjawab ini daripada pihak Kerajaan Negeri dan mengarahkan supaya projek LRT ini dibiayai oleh Kerajaan Persekutuan. Ini satu keputusan yang kabar gembira, kabar yang gembira kepada rakyat Pulau Pinang. Okey, kita akan lanjutkan lagi persoalan dan juga perbincangan kita berkenaan apa lagi yang ditawarkan untuk negeri Pulau Pinang dan juga mungkin menjelang pilihan raya negeri yang akan berlangsung pada Ogos nanti. Semuanya seketika nanti dalam Naratif Khas. Bagaimana mengundi? Buat semakan tempat mengundi dan pergi ke saluran yang ditetapkan. Masuk ke tempat mengundi apabila dibenarkan oleh polis yang mengawal. Serahkan MyCard dan slip saluran kepada kerani pengundian pertama. Tunjukkan kedua-dua belah tangan untuk diperiksa. Bergerak ke hadapan kerani pengundian kedua. Celupkan jari telunjuk kiri ke dalam botol dakwat pilihan raya. Dapatkan kertas undi daripada kerani pengundian ketiga. Tandakan pangkah pada ruang kosong bersebelahan nama dan simbol calon pada kertas undi. Masukkan kertas undi yang telah ditanda ke dalam peti undi. Keluar segera dari tempat mengundi setelah selesai. Laksanakan tanggungjawab anda. Saya tercari-cari tempat letak kereta. Puas cari tak jumpa-jumpa. Saya tengok jam. Alamak, dah lambat. Barang bini tak beli lagi. Lepas tu, cantik. Ada kosong. Saya keluar, saya kunci pintu. Terus masuk pasar raya. Saya pergi rak cari sarden, santan, buah. Yang lain tak sempat, lalu saya keluar. Buka pintu kereta, pasang tali pinggang keledar, betulkan cermin belakang, baru nak start enjin. Sekali nampak abang. Saya buka pintu. Alamak, macam itulah cerita saya. Saya minta maaf ya. Sekarang awak dengar cerita saya pula. Tadi saya pun dari dalam. Lepas tu saya dapat mesej mak saya tenat. Saya pun nak cepat. Saya tak boleh masuk kereta. Macam mana saya nak masuk? Kereta awak halang pintu saya. Saya minta maaf sekali lagi ya. Kenapa perkara beginilah yang menyebabkan kami OKU tidak berupaya? Bijak labur hidup makmur. Semua mahu kaya, tapi jangan salah langkahnya. Jika terpedaya, hidup sengsara. Macam-macam skim yang ada, mesti faham mana di labu. Lesen SC pastikan ada, silap labur, duit lebur. Ingin tahu produk sah yang ada, laman web Investmart jawabannya. Pesanan ini dibawakan oleh Suruhanjaya Security Malaysia. Tifas pada malam ni Amat Berhormat Tuan Chow Kon Yeow, Ketua Menteri Pulau Pinang bersama dengan kita. Sekali lagi YB, kita melihat trendnya saban kali setiap pilihan raya, sama ada pilihan raya umum atau pilihan negeri, akan ada beberapa isu yang menjadi perhatian, menjadi suluhan yang ditonjolkan baik di perwakilan parti maupun oleh pihak masyarakat. Kali ini kita berikan perhatian kepada isu tuntutan Pulau Pinang oleh Kerajaan Negeri Kedah yang disuarakan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Negeri Kedah. Jadi apa respon YB terhadap kenyataan-kenyataan seperti ini YB? Sebenarnya kita merasakan isu ini memang tidak membantu pun diungkitkan bahawa memang kalau kita melihat
sejarah, negara kita mempunyai sejarah yang pernah diperintah oleh kuasa-kuasa asing dan sebagainya. Dan Menteri Besar Negeri Kedah telah membangkitkan isu bahawa negeri Pulau Pinang adalah milikan negeri Kedah. Yeah. Mungkin dari segi fakta sejarah, ianya ada kebenaran pada satu ketika, tetapi dengan penubuhan negara Malaysia melalui Perlembagaan Malaysia atau Perlembagaan Persekutuan, maka jelas negeri-negeri yang membentuk persekutuan ini adalah negeri-negeri yang berdaulat dalam negara yang berdaulat. Masing-masing menikmati hak yang bersama di bawah Perlembagaan Malaysia, dan perlembagaan ataupun warisan undang-undang pun adalah satu sejarah. Yeah. Kita jangan cuma fokus kepada sejarah yang lampau lah. Tetapi perlembagaan pun sebahagian daripada sejarah. Yeah. Maksudnya tahun 57 ataupun sebelumnya, kalau ada perjanjian di antara pelbagai pihak, itu pun fakta warisan yang tidak boleh diabaikan, sebab dengan perjanjian, dengan lembagaan, wujudnya negeri-negeri ataupun tertubuhnya negara. So fakta-fakta itu tidak boleh kita abaikan. Okay. Kalau kita dapat mengiktirafkan bahawa perlembagaan adalah undang-undang yang tertinggi yang mengawal pengoperasian persekutuan kita, maka kita sepatutnya dapat hormat kedudukan negeri-negeri yang membentuk negara Malaysia ini. Dan Pulau Pinang, walaupun sebuah negeri yang kecil dari segi saiz dia, memiliki kedudukan yang sama, kedaulatan yang sama dengan negeri-negeri yang besar. Ada pertemuan empat mata dengan Menteri Besar Negeri Kedah? Sebenarnya kita mungkin ada peluang bertemu dalam mesyuarat di peringkat persekutuan. Misalnya semasa mesyuarat Majlis Raja-Raja, mesyuarat semua Menteri Besar, Ketua Menteri dengan Perdana Menteri dan lain-lainlah, majlis tindakan pembangunan, majlis perubahan iklim ataupun lain-lain majlis kebangsaan, maka ada sempat kita bertemu lah, tetapi sering kali pun tak ada masa yang mencukupi tidak untuk membicarakan isu-isu sedemikian. Selalunya melalui media lah. Okay. Dan respon saya pun singkat sajalah. Kalau ada apa-apa tuntutan, kita jumpa di mahkamah sajalah. Okey, baik. Terima kasih penjelasan tersebut. Menjelang pilihan raya negeri ini, sudah pasti banyak isu yang akan dibangkitkan. Apa mungkin pimpinan pada ketika ini, parti yang menerajui kerajaan negeri pada ketika ini sudah bersedia di bawah lembayung Kerajaan Perpaduan, di bawah lembayung Pakatan Harapan, UMNO, sudah bersedia untuk menghadapi pilihan raya negeri pada tarikh Ogos ini? Sebenarnya dengan umumnya hari penamaan calon dan juga hari pembuangan undi, maka sudah masuk peringkat yang terakhirlah untuk segala persiapan dilakukan oleh parti-parti berkenaan. Ini satu pengalaman yang baru di bawah payung Kerajaan Perpaduan. Kita ada rakan-rakan seberjuangan yang baru. Rakan strategik. Dahulunya lawan, kini kawan. Itu satu pengalaman yang baharu yang perlu kita sesuaikan dari segi strategi dan gerak kerja masing-masing, dan ini satu permulaan dan satu cabaran juga bagaimana kita dapat gembelingkan kelebihan parti-parti masing-masing untuk memastikan kemenangan. YB optimis boleh mengekalkan kemenangan? Di negeri Pulau Pinang kita percaya dari apa yang kita lihat, paras sokongan masih berada kepada Pakatan Harapan.
Tetapi dengan gabungan di bawah perpaduan, maka kita rasa kalau penyokong-penyokong masing-masing menyokong parti-parti di bawah naungan perpaduan ini, maka peluang itu akan bertambah cerah lagi. Okey. YB, selamat kembali bertanding untuk pilihan negeri yang bakal menjelang dan juga menjengah tiba. Terima kasih YB bersama dengan kami. Itu dia Yang Amat Berhormat Tuan Chow Kon Yeow, Ketua Menteri Pulau Pinang bersama dengan kami dalam Narratif Khas pada malam ini. Visi Penang 2030, negeri pintar dan juga hijau, sudah pastinya negeri Pulau Pinang terus membangun bersama dengan masyarakat untuk mencapai objektifnya ke arah tahun 2030 dan tahun-tahun seterusnya. Terima kasih bersama kami dalam Narratif Khas pada malam ini. Terima kasih. Terima kasih. Bersama kami dan ingat itu. Jumpa lagi. Salam Malaysia Merdeka. Terima kasih.